Assalamualaikum dan salam sejahtera. Untuk bahagian 2 ni, Matematik tahun 5 unit 1 bahagian 2, kita akan masuk ke subtopik nombor perdana, menganggar kuantiti dan membundar nombor. Okey, pertama, nombor perdana, kita perlu tahu apa ciri-ciri nombor perdana. Ciri yang pertama ialah nombor itu mesti lebih daripada 1. Okey, seterusnya nombor itu boleh bahagi 1 dan boleh bahagi dirinya sendiri sahaja. Ada dua ciri ni ya. Pertama, nombor itu mesti lebih daripada 1. Ciri yang kedua, dia boleh bahagi dengan 1 dan dia boleh bahagi dengan dirinya sendiri sahaja. Dirinya sendiri ni, saya buat orang ni maksudnya dirinya, kalau dia 10 boleh bagi 10, kalau dia 11 boleh bagi 11 sahaja, begitu maksud saya. Okey, bagaimana kita mahu mengenali nombor perdana? Okey, kita cuba tengok satu persatu nombor. Contoh 10. Contoh nombor 10. Kita mahu tahu 10 ni nombor perdana ke tidak. Jadi kita kena cari apa nombor yang bila kita darab akan dapat 10. Okey, ini semua tahu. Apa-apa jak darab dengan 1 mesti dapat 10. Maksud saya mesti dapat dirinya sendiri. Jadi 1 darab 10 mesti dapat 10. Apa-apa jak darab dengan 1 akan dapat dirinya sendiri. Adakah lagi nombor lain bila kita darab dapat 10? Ada. Nombor apa? 2 darab 5. Jadi di sini kita tahu 2 darab 5 dapat 10. Adakah ini menunjukkan 10 itu nombor perdana? Tidak. Kenapa? Sebab tadi syarat nombor perdana dia mesti lebih daripada 1 dan dia mesti boleh bahagi 1 dan bahagi dirinya sendiri je. Tapi 10 ni dia boleh bahagi 2, dia boleh bahagi 5, dia bahagi 2 dapat 5, 10 bahagi 5 dapat 2. Jadi 10 ni bukanlah nombor perdana. Okey, kita tengok contoh lain. 7. Cari nombor yang bila kita darabkan akan dapat 7. Sudah tentu 1 darab 7 dapat 7. Adakah lagi nombor lain bila kita darab dapat 7? Contoh 2. 2 darab 3, 6. 2 darab 4, 8. Bolehkah dapat 7? Tiada sudah kan? Sifir 3, tiada juga dapat 7. Jadi ini menunjukkan 7 ni nombor perdana. Sebab dia cuma boleh bahagi 1 dan dia cuma boleh bahagi dirinya sendiri sahaja. Jadi tidak boleh sudah bahagi yang lain. Tak boleh sudah bahagi nombor lain. Seterusnya, nombor 12. Okey, macam tadi juga. 1 darab 12 dapat 12. Itu confirm. Mesti ada dalam sifir 1. Adakah lagi nombor bila kita darab dapat 12? Ada. 2 darab 6 dapat 12. Adakah lagi? Ada. 3 darab 4 dapat 12. Confirm lah. Ini bukanlah nombor perdana. Kenapa? Sebab 12 boleh bagi 2 dapat 6, boleh bagi 3 dapat 4. Yang kita tahu nombor perdana tadi, dia boleh bahagi 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey, sahaja. Yang ini banyak pula nombor dia boleh bagi. Jadi dia bukanlah nombor perdana. Seterusnya 11. Apa sifir yang kita darab dapat 11? 1 darab 11 dapat 11. Adakah lagi sifir lain bila kita darab dapat 11? 2 darab 5, 10. 2 darab 6, 12. Jadi tiada. Ini sahaja. 1 darab 11 dapat 11. Jadi 11 ni sifir nombor perdana kah? Iya, 11 nombor perdana. Dia boleh bahagi 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okey. Seterusnya 18. Okey, sifir yang kita boleh darab, nombor yang kita boleh darab untuk dapatkan 18, 1 darab 18, 2 darab 9 dan 3 darab 6. Jadi confirmlah ini bukan nombor perdana. Tengok, 18 boleh bahagi 2, boleh bahagi 9, boleh bahagi 3, boleh bahagi 6. Jadi bukan nombor perdana. Apa sahaja nombor perdana sini?
Ada berapa nombor perdana di sini? Ada 2, iaitu 7 dan 11. Kenapa? Kerana dia memenuhi ciri-ciri nombor perdana yang kita bincangkan tadi, iaitu pertama, dia lebih besar daripada 1, dan ciri kedua, dia hanya boleh bahagi 1 dan dirinya sendiri sahaja. Okay? Ini adalah nombor perdana dari 1 sehingga 100. Inilah nih, yang warna hijaunya. 2, 3, 5, 7, 9, sampailah 97. Inilah nombor perdana. Kalau kita tengok, semua nombor genap ialah bukan nombor perdana kecuali 2. Nombor genap ni 2 je nombor perdana. Yang lain semua bukan nombor perdana ni kalau kita tengok ni. Semua bukan nombor perdana. 2 sejak tiba-tiba jadi nombor perdana sebab dia memenuhi 2 ciri yang kita bincangkan tadi. Okey, kita masuk ke tajuk subtopik menganggar kuantiti. Ini contohnya menganggar kuantiti. Ada 2 orang budak. Namanya si Fred dan abangnya Frank. Fred dan Frank ni tengah teman mamak dia isi air dalam tangki. Kalau kamu tengok tangki yang ni penuh ni, tangki yang penuh ni isi dia 200,000 mililiter, penuh full. Masa ibu dia mengisi ni, mami dia isi air yang tangki B, tangki biru B, tiba-tiba mati air. Kamu biasalah kan kita ni di sini kejap-kejap mati air. Tidak sempat penuh tu tangki B kamu. Jadi soalannya di sini, berapakah anggaran isi padu air di dalam tangki B? Dia suruh anggarkan berapa. Kalau tengok, kalau yang full ni, yang penuh ni, 200,000. Kalau tengok yang B ni, dia lebih daripada separuh kan. Dia tidak sampai 200,000, tapi dia lebih juga daripada separuh. Nah, tengok di sini. Dia lebih daripada 100,000. 100,000 kalau separuh. Kalau penuh 200,000. Jadi anggaran tangki B tadi ni ialah 150,000. Lebih kurang 150,000 mililiter. Okey, kalau tidak berapa clear, kita tengok ini. Contoh lain. Contoh ini Matricia dan bapaknya. Tengok bapaknya dan Matricia. Tengok tinggi mereka. Tinggi bapa Matricia ialah 180 meter. Berapakah anggaran tinggi Matricia? Bapa dia 180 meter. Jadi berapa anggaran tinggi dia? Kalau jumpa soalan anggar ni, kalau saya suka guna pembaris. Kalau di kertas lah. Saya mau tengok di mana takat perbezaan ketinggian atau kuantiti tu. Okey, contoh ini. Saya garis di sini tinggi Matricia sampai sini je. Lebih kurang separuh tinggi bapa dia kan. Kalau kamu nampak. Separuh tu maksudnya setengah lah. Bapaknya potong 2 dapatlah Matricia tinggi dia. Jadi kalau separuh atau setengah, kita perlu bahagikan ni kepada 2. Jadi anggaran tinggi Matricia ialah separuh daripada tinggi bapaknya, iaitu 180 meter bahagi 2 kita dapat 90 meter. Jadi anggaran tinggi Matricia ialah 90 meter. Okey, seterusnya, soalan seterusnya, ada 2 balang P dan Q yang berisi guli. Kamu tengok balang Q dia bagi tahu ada 350 biji guli. Soalan dia, berapa anggaran guli dalam balang P? Okey, jadi di sini macam tadi juga. Biasanya saya akan keluarkan pembaris sakti dulu. Okey, ini pembaris yang pertama. Ini saya mau tengok takat sini je, 350 biji tu. Panggan sini saja, takat sini je 350 biji. Kasih keluar lagi satu pembaris yang kedua. Maksudnya ini 350 sama dengan sebelah. Yang di tengah pun 350
Yang di atas pun 350 biji guli. Ini adalah cara kita menganggar. Oke? Jadi jumlah semua guli di dalam balang P ialah kita tambahkan tiga jumlah tu 350 tambah 350 tambah 350, kita akan dapat anggarannya ialah 1050 biji guli dalam balang P. Itulah cara menganggar kuantiti. Okey, seterusnya kita masuk ke subtopik membundar nombor. Okey, terus masuk soalannya. Membundar nombor ni kamu sudah belajar juga dari tahun lepas. Ini adalah revision saja untuk ratus ribu. Ratus ribu ni baru. Jadi soalan dia bundarkan kepada ratus ribu yang terdekat. Ingat pertama sekali bila kamu dapat soalan, tolong salin balik soalan. Salin balik soalan ni. Lepas tu tengok soalan dia mahu ratus ribu. Gariskan di ratus ribu. Gariskan ratus ribu. Kemudian, kamu tengok nombor sebelah dia ialah nombor 7. Nombor 7 ni nombor besar ke nombor kecil? Ingat ke apa nombor besar, nombor kecil ni? Nombor kecil 0, 1, 2, 3, 4. Itu nombor kecil. Nombor besar 5, 6, 7, 8, 9. Jadi, bila kamu dapat nombor besar, kamu perlu buat apa? Tambah 1. Di mana mau tambah 1? Di ratus ribu. Soalan kan ratus ribu tadi. Jadi tambah 1 di ratus ribu. Tambahlah di sini. 4 tambah 1 jadi apa? 5. Yang lain ni jadi apa? Sifar, 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 sifar. Ingat Yang ini yang berubah. Yang lain kasih kosongkan. Sifar semua ni. Jadi jawapan dia akan jadi 500 ribu. Okey, kita tengok soalan lain supaya kamu lebih clear. Bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat. Pertama apa saya cakap? Salin soalan. Okey, salin sudah soalan. Dia mahu, soalan mahu 10,000. Mana tu 40,000 sini? 7. Bila kamu sudah garis 10,000, bulatkan nombor sebelah dia. Nombor apa ni? Sifar. Sifar ni nombor besar ke nombor kecil? Tengok balik. Oh, sifar nombor yang kecil. Perlukah tambah 1 macam tadi? Tidak perlu tambah 1. Tidak perlu tambah 1. Jangan buat apa-apa di sini. Jadi, salin balik. 4, 7. Yang belakang buat apa? Jadikan sifar semuanya. Sifar, 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 sifar. Jadi kamu akan dapat jawapan 470,000. Seterusnya, bundarkan kepada ribu yang terdekat. Pertama buat apa? Salin soalan dulu. Salin soalan. Lepas tu tengok soalan dia mahu ribu. Gariskan tempat ribu. Sudah garis tempat ribu, bulatkan nombor sebelah dia ni. Okey, tengok nombor ni nombor besar ke nombor kecil? Tengok balik. 9 ni ialah nombor besar. Apa perlu buat kalau nombor besar? Tambah 1. Di mana mau tambah? Di ribu. Soalan tentang ribu sekarang. Jadi tambahlah 1 di ribu. Dia akan jadi 471 atau 471,000. Yang belakang kasih sifar, sifar, sifar. Macam tadi juga. Seterusnya, bundarkan kepada ratus yang terdekat. Pertama, salin soalan. Salin. Kedua, gariskan tempat ratus. Okey. Ketiga, tengok nombor sebelah kanan dia. 8. Nombor besar ke kecil? Okey, cek nombor besar. Apa perlu buat kalau nombor besar? Perlu tambah 1. Di mana mau tambah 1? Tengok soalan. Di ratus. Sebab dia minta ratus yang terdekat. Jadi tambah 1. Macam mana mau tambah 9 tambah 1 jadi 10?
Letak 10 kan di sini. Tengok macam mana cara saya tambah. 9 tambah 1 jadi 10. Sifar di bawah. 1 naik atas nih, pergi sebelah. 1 tambah sifar, 1. 7 kasih turun, 4 kasih turun. Yang belakang buat apa tadi? Jadikan sifar dua-dua dia. Jadi jawapan akan jadi 471.000. Okey, seterusnya bundarkan kepada puluh yang terdekat. Okey, puluh lagi ya. Puluh. Mula-mula salin. Lepas salin, cari mana puluh. Okey, ni puluh. Tengok nombor sebelah kanan. Okey, nombor sebelah kanan je. Nombor besar ke kecil? Nombor kecil je tu. Tidak payah tambah 1. Jadi perlu salin sahaja sampai sini. Start dari sini, jadikan dia sifar. Jadi jawapan kamu akan jadi 47098, salin je. Yang belakang sekali jadikan sifar. 470.980. Itulah cara-cara membundar. Kalau tidak faham, tengok balik. Cara yang dari awal saya buat tadi, dari puluh ribuan. Cek balik kamu punya jalan kerja. Okey, ada soalan di bawah saya sediakan. Jadi kamu boleh jawab soalan yang saya sediakan di bawah. Nanti kita boleh bincang dalam grup WhatsApp. Kalau ada persoalan atau jawapan kamu yang salah, yang kamu tidak tahu macam mana cara mendapatkan, tanya aja cikgu dalam grup. Itu sahaja. Sekian, terima kasih.